Boleh kata boleh betul. Biar kau hilang. Nama saya Zakaria bin Sabtu, bekas anggota pertama UTK. Nama gelaran saya Zakaria General. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video saya yang lepas, saya telah menceritakan tentang pengalaman saya ketika bertembung dengan botak Chin. Pada hari ini, ingin saya kongsikan kisah pengalaman saya ketika berdepan dengan pengganas antarabangsa Japanese Red Army atau JRA pada peristiwa rampasan bangunan AIA pada 4 hari bulan Ogos 1975. Pada 4 Ogos 1975 telah berlaku kegemparan dalam negara. Seramai 5 orang pengganas Japanese Red Army atau JRA telah menyerbu bangunan AIA di Jalan Ampang, Kuala Lumpur dan menahan seramai 53 orang untuk dijadikan tebusan. Mangsa-mangsa telah dikumpulkan di kedutaan Sweden yang terletak di tingkat 9 bangunan tersebut. JRA adalah merupakan sebuah pertubuhan pengganas antarabangsa yang berpusat di Jepun. Mereka menuntut pihak kerajaan Jepun membebaskan 5 orang sahabat mereka yang ditahan di penjara Tokyo. Jikalau tuntutan mereka tidak dilayan, mereka mengugut akan membunuh semua tebusan. Tidak berapa lama kemudian, berbagai unit polis dan tentera sampai di lokasi kejadian. Dalam kekecewaan tersebut, seorang anggota polis dan seorang pengawal keselamatan telah tercedera ditembak oleh pengganas tersebut. Menteri Perhubungan Tan Sri Madika Basagam telah menjadi orang tengah mewakili kerajaan untuk berunding dengan pihak kerajaan Jepun. Rundingan tersebut meminta kerajaan Jepun campur tangan untuk menyelesaikan masalah yang membabitkan rakyat negara mereka. Jika tidak, pihak kita akan mengambil tindakan secara kekerasan untuk menyelamatkan nyawa orang awam yang menjadi tebusan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Tun Abdul Razak Husin memerintahkan pihak berkuasa menggempur pengganas tersebut jika mereka enggan menyerah diri pada tempoh yang ditetapkan. Masuk hari yang kedua, masih tiada penyelesaian lagi. Dengan itu, pihak kerajaan telah memberi tempoh sehingga lewat petang untuk mereka menyerah diri. Pihak polis diberikan tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan kekerasan jika mereka masih berdegil. IGP Tun Hanif Umar yang juga pengarah tertinggi UTK telah melantik Tan Sri Muhammad Zaman Han, timbalan komandonya, sebagai pengarah operasi sepanjang krisis tersebut. Anggota UTK diarah untuk menggempur pengganas tersebut pada jam 5.45 petang, iaitu selepas tempoh yang diberikan kepada mereka itu tamat. Serentak dengan itu, semua anggota keselamatan polis dan tentera telah diarahkan untuk menjauhi kawasan terlibat bagi memudahkan anggota-anggota UTK menjalankan tindakannya.
Hampir waktu tengah hari, saya balik ke pejabat saya di Bukit Aman untuk berehat seketika selepas semalaman bertugas memantau di kawasan terlibat. Tidak beberapa lama, saya menerima arahan supaya menemui Zaman Han di lobi bangunan AIA. Saya terus ke sana menemui Zaman Han. Di situ ada beberapa orang lagi anggota UTK. Zaman Han telah membentuk satu tim penggempur seramai 5 orang termasuk diri dia sendiri, saya dan 3 orang anggota lagi, bertujuan untuk bertindak membebaskan tebusan dari tahanan pengganas. Sejam sebelum melakukan serbuan, kami berlima bergerak ke tempat pengganas menahan tebusan dengan menaiki tangga. Sampai di atas, kami mengambil tempat masing-masing. Saya ditugaskan sebagai kepala penggempur yang berada di hadapan sekali. Kedudukan yang kedua ialah Zaman Han. Yang ketiga, Ahmad Jaafar. Anggota yang keempat, saya tidak mengingati siapakah anggota tersebut. Dan yang kelima ialah Richard Lee. Setiap anggota bersenjatakan M16 dan sepucuk pistol. Tempoh waktu untuk melancarkan serangan semakin hampir. Tiba-tiba Tan Sri Zaman Han dapat arahan daripada IGP supaya membatalkan tindakan tersebut kerana pihak pengganas telah meminta untuk berunding. Tan Sri Jazali Shafi'i, Menteri Dalam Negeri yang baru pulang daripada Indonesia, telah mengambil alih tugas daripada Tan Sri Madikawa Sagam dan beliau bersetuju untuk meneruskan rundingannya dengan pengganas. Akhirnya, kerajaan Jepun tunduk dengan tuntutan pengganas tersebut dan mereka telah membebaskan 5 banduan dari penjara serta menghantarnya ke negara kita untuk diserahkan kepada rakan mereka. Kerajaan Malaysia pula setuju untuk membantu pengganas tersebut menuju ke negara yang mahu menerimanya dengan selamat, serta menyediakan sebuah pesawat khas untuk mereka. Pada hari ketiga, pengganas yang merampas bangunan AIA dibawa dengan sebuah bas ke lapangan terbang Subang. Mereka turut membawa mangsa tebusan seramai 15 orang. Yang lain, wanita, kanak-kanak dan orang-orang tua telah dibebaskannya. Setelah sampai, mereka dan tebusan menaiki pesawat yang dikhaskan untuk mereka. Pada petang tersebut, saya dan beberapa orang sniper, antaranya Ngaiman Ahmad, Rahman Ahmad dan Tulimin Wahidi, terpaksa bertugas di atas bumbung bangunan di lapangan tersebut untuk memantau sebarang pergerakan pengganas. Saya berada di atas bumbung sehinggalah pada tengah hari keesokannya. Keadaan kami meniarap di atas bumbung sama seperti keadaan ikan kering yang dijemur. Pada hari yang keempat, Tan Sri Zaman Han telah mengarahkan saya dan Ngaiman untuk turun bagi menjalankan tugas mengiringi banduan yang dibebaskan dari penjara Jepun itu untuk diserahkan kepada rakan mereka. Tangan kiri saya dipasangkan dengan gari ke tangan kanan salah seorang banduan. Tangan kirinya pula digari dengan tangan kanan Zaman Han. 4 orang lagi banduan digari dengan anggota UTK dan pegawai yang lain. Kemudian kami bergerak ke arah pengganas yang sedang menunggu di depan kapal terbang. Saya dan Zaman Han telah berjalan di hadapan sekali dan diikuti oleh yang lain-lain. Sebaik saja kami menghampiri pengganas tersebut untuk menyerahkan rakannya itu, mereka telah mengacukan muncung pistolnya ke arah kami berdua.
Mereka menggunakan pistol jenis Browning 9mm yang sama jenisnya dengan pistol tempur UTK. Selepas itu, semua tebusan tersebut telah dibebaskannya. Kemudian, pengganas bersama unit bom telah memusnahkan bahan letupan yang ada bersama mereka di hujung landasan. Akhirnya, mereka semua berlepas ke Libya dengan kapal terbang dengan diiringi oleh 2 orang ahli politik kita. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kejadian yang melibatkan pengganas antarabangsa itu adalah yang pertama kalinya berlaku di Kuala Lumpur. Saya sebagai anggota sniper pertama sungguh merasa bangga kerana saya telah dipilih untuk menggalas tugas yang berat lagi mencabar dalam tragedi tersebut. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.